Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Kelebihan kalimah syahadah la ilaha illallah. Kalimah syahadah merupakan kalimah kejayaan kerana orang yang mengucapkannya akan memasuki surga dan selamat daripada neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka akan dimasukkan ke syurga, maka semuanya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Jadi kelebihan kalimah la ilaha illallah. Apakah kelebihan la ilaha illallah? Apabila diucapkan, dituturkan, maka difahami dan dilaksanakan tuntutan dua kalimah syahadah. Selain daripada seseorang yang mengucapnya diberi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting, seseorang yang mengucap dan mengakui, mengiktiraf dua kalimah syahadah dapat membebaskan dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dia daripada neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Sebab bila dia telah mengucap dua kalimah syahadah, dia telah mengiktiraf Allah sebagai Tuhan, hanya Allah sebagai Tuhan, dan menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, menolak sebarang bentuk syirik, penyengutuan kepada Allah. Ini adalah merupakan satu kelebihan yang besar, membebaskan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajar kita supaya sentiasa berdoa untuk menjauhkan diri kita daripada neraka dan dikurniakan kepada kita kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kebahagiaan kepada kami di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Jauhkanlah kami daripada neraka. Oleh kerana sebagaimana yang kita ketahui, neraka tempat siksaan, tempat azab bagi orang yang derhaka, orang yang bermaksiat, orang yang lawan, orang yang menentang Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebut tidak ada siapa pun daripada kalangan makhluk Allah ini mampu, layak, boleh bertahan menerima azab Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Fama asbarahum 'alan nar, alangkah sabarnya mereka, tahannya mereka, mampunya mereka berada di dalam neraka. Maka tak mampu Allah Ta'ala sebut dengan ucapan perli, tahannya mereka berada di dalam neraka. Jadi Allah Ta'ala sendiri tahu siapa pun tak tahan. Jadi bagaimana cara untuk menyelamatkan
manusia daripada dihumbankan dalam api neraka dengan dia mengucap dua kalimah syahadah, dia mengiktiraf, mengakui akur tentang tuntutan dua kalimah syahadah. Apakah tuntutan dua kalimah syahadah? Selain daripada dia mengiktiraf tiada Tuhan melainkan Allah, menafikan Tuhan-Tuhan yang lain, dia kena melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu maksudnya melaksanakan tuntutan dua kalimah syahadah. Okey, terus. Dalam hadis riwayat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah harrama Allah alaihi nar." Maksudnya, sesiapa yang memperakui saksi bahawa dia adalah Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, Allah haramkan neraka ke atasnya. Ia merupakan jalan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ia merupakan kalimah yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para rasul. Dengan kalimah syahadah ni Allah Taala utuskan para rasul. Maknanya mengajak manusia supaya sembah Allah. Adapun di sudut mengakui tentang wujudnya Allah, maka manusia boleh mengaku sifat naluri, fitrah semula jadi bagi manusia ini mengakui ada Tuhan. Kerana ada alam. Bila ada alam mesti ada khaliq. Bila ada makhluk mesti ada khaliq, ada penciptanya. Tetapi yang lebih penting selepas mengaku wujudnya Allah, kena mengiktiraf Allah sebagai Tuhan dan menolak Tuhan-Tuhan yang lain. Menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Itulah di antara tujuan penting, tujuan asas diutuskan para rasul dan juga para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nak ajak orang supaya bukan sahaja mengaku, supaya tunduk kepada apa yang diakui, iaitu tunduk kepada perintah Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bukan sahaja itu turan sahaja, dia mengakui, dia mengiktiraf, dia kena tunduk apa sahaja yang diperintahkan oleh Tuhan yang dia akui sebagai pencipta. Okey, terus. Menurunkan kitab-kitab, menciptakan dunia dan akhirat, syurga dan neraka, dan menentukan kebahagiaan dan kesejahteraan seseorang. Dengannya diambil buku catatan amalan baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Timbangan menjadi berat atau ringan, kejayaan atau kegagalan menyeberang sirat dan kekal dan tidak kekal seseorang di dalam neraka. Berasaskan kepada ini timbulnya soalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak. Jadi kalau dimasukkan dalam neraka pun, yang pertama, kalau orang mengucap dua kalimah syahadah, dia laksanakan tuntutannya, dia selamat daripada neraka, dimasuk ke dalam syurga. Andai kata dia setelah dia mengucap dua kalimah syahadah, dia ada melakukan sesuatu kesalahan, sesuatu dosa, menyebabkan dia akan dihumban juga dalam neraka, tetapi tidak kekal. Sebab dia ada kalimah syahadah, dia tidak kekal. Sebagaimana orang kafir yang tidak mengiktiraf dua kalimah syahadah, dia masuk dalam neraka yang bersifat kekal, khalidina fiha abada. Adapun orang yang mengucap dua kalimah syahadah, kalau dia melakukan dosa sekalipun, dia dihumban dalam neraka untuk dihapuskan, digugurkan dosa-dosa yang dilakukan. Akhirnya dia dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Ini adalah merupakan suatu kelebihan, suatu fadilat, satu keistimewaan orang-orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Okay, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in." Maksudnya, demi Tuhanmu kami akan menyoal mereka yang kafir itu semuanya pada hari kiamat kelak. Kalimah syahadah adalah kunci kebahagiaan dan asas agama. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, la infisama laha, wallahu samii'un 'aliim." Maksudnya, tidak ada paksaan dalam agama Islam kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan kufur. Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan tauhid dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh dan tidak akan putus. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Islam dengan kufur ini, hidayah dengan sesat, itu suatu perkara yang sangat jelas untuk difahami, diketahui oleh manusia. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah nyatalah kebenaran daripada kesesatan. Hak orang duk masuk sesat, ajaran sesat, memilih agama selain daripada Islam tu,
maka kerana dia degil, ingkar, tidak menerima fitrah semula jadi, yang pertamanya tak menerima fitrah semula jadi, yang menerima, yang mengiktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Yang keduanya dia degil, kebenaran tu dia nampak. Bila agama Islam ini adalah agama Allah, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah supaya kita laksanakan, kita amalkan, Allah Ta'ala utuskan para rasul terang tentang kebenaran agama Allah ini, dibekalkan kitab. Nabi syarahkan apa yang ada di dalam kitab. Jadi menunjukkan kepada kita berdasarkan kepada ayat-ayat Quran, kafir Islam itu adalah jelas, hidayah dan sesat adalah jelas. Jadi bila manusia pilih kesesatan, kerana pilihan dia sendiri, bukan kerana jalan untuk dia memahami, memperolehi kebenaran itu tidak ada, tidak dijumpai, tidak diketahui. Dia tahu tapi dia lawan. Masalahnya manusia ni degil. Kita tengok dalam dunia sekarang ni kan, orang duk pilih agama selain daripada Islam. Sedangkan jelas bagaimana keadaan orang-orang Islam. Contohnya dalam masalah ibadat, kita sembahyang lah. Sebelum kita menunaikan sembahyang, kena buat apa dulu orang Islam? Kena bersuci dulu, menutup aurat, menghadap kiblat. Lepas tu barulah dia melaksanakan sembahyang. Bukan boleh pakai nak sembahyang langgar gitu saja. Najis ada kepada pakaian ke, kepada badan ke, tidak bersuci terlebih dahulu, boleh melakukan ibadat. Kalau agama lain boleh, agama kita tak boleh. Ini salah satu daripada bukti kebenaran. Tentang kebersihan sahaja sudah cukup untuk membezakan antara agama Islam dengan agama-agama lain. Nak makan, dia suruh basuh tangan dulu. Sudah makan, basuh tangan lagi. Tu bab bersuci saja pun tak boleh lawan dah, apatah lagi bab-bab yang lain. Daripada sebesar-besar perkara diajar di dalam agama Islam, bab pemerintahan, bab politik, bab pentadbiran, pengurusan, sampailah bab bersuci, bab qada hajat, diajar di dalam agama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, seorang Yahudi tanya kepada para sahabat, adakah Nabi kamu mengajar semua perkara di dalam kehidupan manusia ni? Lalu disebut ajal, bukan na'am. Ya. Ajal ni kasar, dia labaik, lepas tu na'am, ajal. Ya, hatta khira'ah. Nabi kami ajar ni sehingga masalah bersuci, masalah qada hajat. Segala perjalanan kehidupan manusia, aktiviti harian, semua ada kaitan dengan agama, hatta bersuci. Nak tunjukkan betapa berbezanya antara agama Islam dengan agama-agama yang lain. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain daripada agama Islam, perbuatan dia, amalan baik dia pun semua Allah tak terima. Dan di akhirat besok dia termasuk daripada kalangan orang yang rugi, sia-sia, yang dihumban dalam neraka. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa qarhan wa ilaihi yurja'un. Allah Ta'ala tanya, bukan tanya nak tahu, tanya ni dengan maksud istifham. Bukan maksud istifham ni maknanya untuk diketahui. Istifham ingkari. Allah Ta'ala ingkar dengan soalan yang dikemukakan, mengapakah manusia memilih selain daripada agama Islam, sedangkan segala makhluk yang berada di langit dan di bumi semuanya tunduk. Sebut makhluk mana yang tak tunduk kepada Allah? Kita kata yang berada di langit, masalah peredaran matahari, bulan, bintang, semua mengikut ketetapan peraturan undang-undang Allah. Peredaran udara, apa yang ada di bumi, makhluk-makhluk Allah Ta'ala, pasang surut air laut, air sungai, semua berdasarkan undang-undang peraturan ketetapan Allah. Makan minum manusia, bila manusia lapar mesti dia kena makan, dahaga mesti dia kena minum.
Orang kafir bila dia lapar mesti dia kena makan. Allah Ta'ala jadikan adat lapar kena makan, dahaga minum. Dia lawan Allah Ta'ala macam mana pun, di sudut undang-undang adat, hukum adat yang dijadikan kepada manusia mesti kena patuh, kena tunduk. Mana boleh lari dengan undang-undang Allah. Sebab tu Allah Ta'ala tanya, mengapa mereka pilih agama selain daripada agama Islam? Semua makhluk tunduk kepada Allah. Kenapa manusia tak nak tunduk? Kerana apa? Jawapan yang kita sebutkan tadi, kerana degil. Jadi kebenaran dan juga kesesatan jelas. Kufur dan Islam itu adalah jelas. Jadi manusia ni tidak boleh memberi alasan untuk dia memilih kesesatan ataupun kekufuran. Kok tak jelas, kok tak nampak kebenaran agama Islam ni. Diterang, disyarahkan, diberitahu berkali-kali, diulang-ulang berkali-kali. Cuma yang jadi sesat juga jadi kafir kerana ingkar, kerana degil. Dan memanglah sifat ahli neraka ni kerana degil, keras kepala, keras hati, melawan. Itu sifat ahli neraka. Okey, terus. Kalimah syahadah juga merupakan kalimah taqwa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyyah fa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa fa kanu ahqqa biha wa ahliha wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima." Maksudnya, ingatlah dan kenangkanlah ihsan Tuhan kepada kamu ketika orang-orang yang kafir itu menimbulkan perasaan sombong angkuh yang ada dalam hati mereka terhadap kebenaran Islam, perasaan sombong angkuh secara jahiliah yang menyebabkan kamu panas hati dan terharu. Lalu Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman sehingga tercapailah perdamaian, serta meminta mereka tetap berpegang kepada kalimah takwa. Sedang mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang sangat berhak dengan kalimah takwa itu serta menjadi ahlinya. Dan ingatlah, Allah adalah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Kalimah tauhid juga adalah disebut sebagai kalimah taqwa. Bila seseorang yang mengucap dua kalimah syahadah, mengiktiraf dua kalimah itu ataupun disebut sebagai kalimah tauhid, selain daripada kalimah syahadah disebut juga kalimah tauhid. Bila pengiktirafan kepada dua kalimah itu dapat melahirkan ketakutan, kegurunan, ketakwaan di dalam hati. Itu sebahagian daripada kelebihan dua kalimah syahadah. Okey, terus. Kewajiban menjaga kalimah syahadah la ilaha illallah. Bukan sahaja dituturkan, diucapkan dan ditasdikkan, kita kena jaga. Apa maksud kena jaga? Jangan ucapan kita itu terbatal. Setelah kita mengiktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan, Rasulullah sebagai pesuruhnya, bila dilakukan beberapa perkara yang menyebabkan ianya terbatal, maka ucapan tersebut, ucapan yang kita tuturkan itu juga terbatal. Pengiktirafan kita terbatal kerana kita telah melanggar dasar prinsip asas kepada ucapan yang kita sebutkan, iaitu melakukan sesuatu perkara yang boleh seseorang itu gugur Islam dia, gugur iman dia, melalui tiga cara. Sama pada ucapan, dia kata agama kafir lebih baik, ataupun semua agama ni sama je, itu ucapan. Ataupun melalui tindakan, dia sembah berhala, tindakan. Ataupun melalui i'tiqad, semua orang tak tahu, dia ingat Allah yang tahu. Dia kata agama kafir lebih mulia, ataupun agama Islam ni sama je, semua agama nak bawa kepada syurga, mana ada beza Islam kafir. Dia kata tu dalam hati, kafir juga. Jadi dengan tiga cara tadi, seseorang itu boleh menjadi murtad kafir. Maksudnya dia telah bertentangan dengan apa yang dia ucapkan. Ucapan dua kalimah syahadah itu automatik jadi gugur. Bila gugur tu jadi kafir, dia tak dianggap Islam. Sehinggalah dia menyesal, dia bertaubat, dia mengucap dua kalimah syahadah semula, baru masuk Islam balik. Tetapi rugilah segala amalan dia yang telah lalu, semua dibatalkan pahalanya oleh Allah. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Demi sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada kamu wahai Muhammad, dan juga rasul-rasul yang sebelum kamu, sekiranya kamu syirik kepada Allah, segala amalan kamu terbatal dan kamu termasuk daripada kalangan orang yang rugi. Makanya maksud rugi di sini dihumban oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Nabi Muhammad sekali-kali tidak akan syirik kepada Allah. Ini sekadar untuk memberi peringatan kepada umatnya, jangan berlaku syirik. Ini dipanggil fardu takdir. Andai kata Nabi syirik, Nabi tak akan syirik. Nak bagi peringatan kepada umatnya, kalau syirik, segala amalan yang baik dibatalkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus.
Menjaga tauhid uluhiyah merujuk kepada menjaga kalimah syahadah. Ia dapat dilakukan dengan cara berikut, iaitu memahami konsep sebenar penjagaan syahadah. Ahli Sunnah wal Jamaah bersepakat melafazkan dua kalimah syahadah adalah wajib, kecuali bagi orang yang uzur seperti orang yang bisu. Hal ini dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi kalau orang nak masuk Islam wajiblah dia mengucap dua kalimah syahadah. Adapun orang yang dah duduk dalam agama Islam, dia tak wajib. Dia mengucap tu sunat sebab dia dah Islam. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata sekurang-kurangnya seumur hidup sekali. Ini di luar semayang kan. Semayang tu memang wajib lah, sebahagian daripada rukun semayang kan. Di luar semayang, pendapat yang kedua kata sekurang-kurangnya sekali dia kena sebut. Yang dia Islam tu daripada kedua ibu bapa yang beragama Islam, itu ikutan, kebetulan. Dia pendapat yang kedua kata seumur hidup sekurang-kurangnya sekali. Nak menunjukkan dia sendiri terima Islam, bukan kerana ibu bapa dia. Ingat pelajar-pelajar ni kena mengucap dulu. Lepas ni elok kita mengucap hak selama ni kita Islam kerana kebetulan ibu bapa kita Islam. Nak cerita ni hak kita sendiri pilih Islam tu agama pegangan kita. Kita sendiri yang pilih Allah Tuhan kita. Kena mengucap. Setiap orang kena mengucap. Pendapat pertama kata tak payah mengucap lah sebab dia dah Islam. Betul lah tu. Pendapat yang kedua kata seumur hidup sekali kena mengucap lah. Itu yang terbaik lah. Sebab nak menunjukkan kita sendiri terima dengan kerelaan hati agama Islam yang diturunkan oleh Allah. Allah itu sebagai Tuhan kita. Okey, terus. Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maksudnya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu adalah Rasul Allah. Syarat-syarat penjagaan kalimah syahadah. Walau bagaimanapun, semata-mata melafazkan dua kalimah syahadah tidak mencukupi. Ia memerlukan syarat yang wajib dipenuhi, iaitu 1. Memahami kandungan kalimah syahadah. Kita mengucap, yang pertama kena faham. Yang saya selalu duk ulang, asyhadu tu apa makna kan. Jadi kalau nak lebih jelas, di antara kitab yang sangat menarik tentang mengupas, menghuraikan, mensyarah dua kalimah syahadah adalah Usulul Dakwah yang dikarang oleh Dr. Karim Zaidan. Cukup bagus huraian dia. Dia sebut sebagaimana yang selalu kita sebut lah. Maknanya ana asyhadu, ana atayaqanu, ana aqirru, ana a'lamu, ana a'tarifu, ana afhamu. Asyhadu tu maknanya apa? Aku faham, aku yakin, aku iktiraf, aku mengetahui, aku menerima bahawa tiada Tuhan yang sebenarnya yang layak disembah melainkan Allah. Maknanya kita ucap tu dengan penuh kefahaman dan juga kesedaran. Okey, terus. Dalam kalimah syahadah terdapat perkara yang dinafikan dan perkara yang diisbatkan. Seseorang yang mengucapkan kalimah syahadah perlu memahami apa yang dinafikan dan apa yang diisbatkan. Perkara yang dinafikan ialah keberhakan sesuatu selain daripada Allah menjadi Tuhan yang berhak disembah. Isbat pula ialah mengisbatkan bahawasanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja Tuhan yang berhak disembah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan daripada Utsman radhiyallahu anhu, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Maksudnya, siapa yang meninggal dan dia mengetahui bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, pasti masuk syurga. Berdasarkan hadis di atas, syarat untuk memasuki syurga ialah mengetahui tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan kekal di atas pengetahuan tersebut sehingga meninggal dunia. Maksud mengetahui di sini ialah mengetahui secara yakin dan yang disertai dengan ketundukan, kecintaan dan lain-lain. Dengan perkataan lain, mengetahui di sini bukan sekadar berbentuk mengetahui semata-mata, sebaliknya mengetahui yang disertai dengan amalan. Yang kedua, meyakini kalimah syahadah. Setelah dia faham, dia kena yakin apa yang dia ucapkan. Kalau tidak ada keyakinan, maka itu dianggap sebagai iman orang yang munafik. Dia mengucap tapi dia tak yakin. Tidak ada pengiktirafan yang sepenuhnya tentang Allah itu Tuhan dia. Okey, terus. Seseorang yang mengucapkan kalimah syahadah hendaklah meyakini kandungan kalimah tersebut tanpa sebarang keraguan dan syak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih, thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus shadiqun." Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi.
serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, faqala inna dzalika asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima 'abdun ghayra shakkin fihima illa dakhala al-jannah. Maksudnya, Rasulullah SAW bersabda ketika itu, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya diriku ini adalah pesuruh Allah. Seseorang yang mengucapkan tidak akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak meragui kedua-duanya, melainkan pasti akan masuk syurga. Yang ketiga, membenarkan kalimah syahadat. Membenarkan maknanya mengiyakan dalam hati, itu dia panggil tasdiq. Iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Kena mengiyakan dalam hati, tak padan dengan ucapan di sudut dengan lisan dia, tetapi diikuti dengan mengiyakan dengan hati. Apabila seseorang mengucapkan kalimah syahadat atau kalimah tauhid, hendaklah ucapan yang dilakukannya bertepatan dengan apa yang terdapat dalam hatinya, iaitu hatinya benar-benar mempercayai dan meyakini apa yang diucapkannya. Hal ini kerana orang yang mengucapkan kalimah syahadat tetapi tidak mempercayai dan meyakini apa yang diucapkan dalam hati adalah orang yang munafik dan bukan orang Islam yang sebenar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Maksudnya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benar Rasulullah, dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah Rasulnya, serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Yang keempat, mengucapkan kalimah syahadat dengan penuh keikhlasan. Bukan kerana paksaan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan kepada agama. Dia buat tu pengiktiraf, pengakuan itu seikhlas mungkin, bukan kerana ada faktor luaran, maksudnya desakan daripada orang, paksaan daripada orang, tekanan daripada orang. Kalau berasakan kepada paksaan, dia tak kira Islam. Dia tidak dianggap sebagai Islam kerana terpaksa. Dia bukan kerana ikhlas. Macam seseorang yang dipaksa untuk dibunuh, kalau kamu tak mengucap, aku bunuh kamu, dia pun mengucap kerana takut kepada pedang, takut pada hukuman dia akan dibunuh, maka dia tak Islam tu. Cuma kita di sudut zahir kita kata Islam lah. Kalau dalam hati dia tak terima dengan ikhlas, maka dia Islam di sudut manusia, kafir di sudut Allah. Sebab apa kafir? Dia mengucapkan ikhlas. Cuma manusia ni bila seseorang itu mengucap, kita iktiraf di sudut zahir dia Islam. Inna nahkumu fiz zawahir wala nahkumu fis sarair. Inna kunna nahkumu fiz zawahir wala nahkumu fis sarair. Kaedahnya kita menghukum perkara zahir. Dia seseorang yang mengucap dua kalimah syahadah, kita kata Islam lah. Adapun perkara batin, serah kepada Allah, kerana kita tidak hukum masalah batin yang ada di dalam diri manusia. Kerana batin dia perkara yang gaib yang tidak diketahui oleh sesiapa melainkan Allah. Okey, terus. Ikhlas membawa maksud mengesahkan Tuhan yang berhak disembah dengan menolak sesuatu yang lain daripadanya sebagai layak disembah. Ia dilakukan dengan cara membersihkan amalan daripada kotoran syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu-d-din." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat kepadanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana awla syuraka'i 'ala syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah yang paling tidak perlu kepada syirik. Sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang mensyirikkanku dengan sesuatu yang lain daripadaku, aku akan meninggalkannya dan kesyirikannya itu. Allah Ta'ala akan tinggal dia dan Tuhan yang dia sembah. Siapa-siapa sembah Tuhan yang lain daripada Allah, dia pun Allah Ta'ala tinggalkan daripada memberi bantuan pertolongan di akhirat nanti sekali dengan Tuhan-Tuhan dia. Sebab apa? Tuhan dia itu bukan adalah Tuhan, ilahul batil. Dia sahaja anggap Tuhan, tetapi tidak layak dianggap sebagai Tuhan. Kerana ciri sifat ketuhanan apa? Kita sebut semalam, bersifat dengan mencipta. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Di antara ciri yang terpenting, ciri yang besar, Tuhan ini bersifat mencipta, menjadikan. Jadi berhala-berhala tidak menjadikan, dia sendiri dijadikan. Maka Allah Ta'ala tinggal apa yang disembah dan mereka yang menyembah. Okey, terus. Yang kelima, menerima kalimah syahadah dan kandungannya zahir dan batin. Orang yang mengucapkan kalimah syahadah atau kalimah tauhid hendaklah menerima kalimah tersebut dan kandungannya dengan sepenuh hati. Hal tersebut kerana orang yang menolak dan tidak menerimanya akan diubatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka. Manakala orang yang menerimanya sepenuh hati akan dimasukkan dalam syurga. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ushurul ladzina zalamu azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ma lakum la tanafurun bal hum al-yawma mustaslimun." وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب بالمشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقو العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. Maksudnya Allah berfirman kepada malaikat, himpunkanlah orang-orang yang zalim itu dan orang-orang yang berkeadaan seperti mereka serta benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, serta hadapkanlah mereka ke jalan yang membawa ke neraka dan hentikanlah mereka menunggu kerana sesungguhnya mereka akan disoal, mengapa kamu tidak bertolong-tolongan sebagaimana yang kamu dakwakan dahulu. Mereka pada ketika itu tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri dengan hina untuk diadili. Dan masing-masing pun menghadap satu sama lain sambil mengata dan mencela. Pengikut berkata kepada ketuanya, sesungguhnya kamu dahulu selalu datang menyekat kami daripada beriman dengan menggunakan kuasa kamu. Ketua-ketuanya menjawab, tidak, bahkan kamulah sendiri tidak mahu menjadi orang-orang yang beriman, dan kami selain daripada mengajak kamu tidak mempunyai sebarang kuasa memerintah kamu. Bahkan kamu sememangnya kaum yang melampaui batas. Dengan keadaan diri kita yang sedemikian, maka tetaplah di atas kita janji seksa yang dijanjikan oleh Tuhan kita, bahawa kita semua tertentu akan merasai azab itu. Dengan sebab ketentuan yang tersebut maka kami pun mengajak kamu menjadi sesat, kerana sebenarnya kami adalah orang-orang yang sesat. Maka sesungguhnya mereka semua pada hari itu menderita azab bersama. Sesungguhnya demikianlah kami melakukan kepada orang-orang yang berdosa. Sebenarnya mereka dahulu apabila dikatakan kepadanya, ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah, mereka bersikap takabur, mengingkari, serta mereka berkata, patutkah kami mesti meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah kerana mendengar ajakan seorang penyair gila? Patutkah kami nak ucap dua kalimah syahadah, duk layan dengar penyair yang gila? Siapa dia? Rasulullah. Dia kata apa yang diucapkan, yang dituturkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah membaca ayat suci Al-Quran, ini adalah syair, kan? Susunan bahasa Quran ni kan indah, cantik. Jadi kami nak tinggal ke Tuhan kami, nak dengar cakap seorang penyair yang gila. Jadi sebab itu Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kata Quran itu adalah kalam ciptaan, rekaan Rasulullah. Sebab ayat Quran tu macam syair, cantik, indah, bila orang baca terpegun. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala cabarlah, kalau sekiranya Muhammad boleh buat ayat Quran, boleh cipta ayat-ayat Quran, ayat Quran yang ada 6,000 lebih ni, ada 114 surah, ada 30 juzuk,
Kalau Nabi Muhammad boleh buat, kamu orang Arab terkenal dengan penyair-penyair, ahli sastra, ahli bahasa. Sebab tu Allah Ta'ala cabar mereka, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau sekiranya kamu ragui terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kamu bawalah satu surah yang seumpama dengannya. Kalau kamu ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, kamu bawalah satu surah yang seumpama dengannya. Jadi Quran tadi kita sebut berapa surah? 114. Allah Ta'ala cabar orang kafir bawa berapa surah? Satu je. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Serulah kawan-kawan kamu, bijak pandai daripada kalangan kamu selain daripada Allah. Jika sekiranya dakwaan kamu itu benar, dakwaan Muhammad itu yang mencipta Al-Quran, bukan turun daripada Allah, bukan merupakan kalam Allah. Muhammad ni yang buat reka Al-Quran ni. Kalau dia boleh buat, kamu boleh buat. Bahkan kamu jangan buat seorang, dia seorang. Kamu boleh panggil cerdik pandai daripada kalangan kamu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Sekiranya kamu tak mampu melakukannya, dan sememangnya kamu tidak mampu melakukannya, Allah Ta'ala kata walan taf'alu, sekali-kali kamu tak mampu melakukannya, takutlah kepada api neraka Allah. Bahan bakarnya adalah manusia yang kafir dan batu-batu yang disembah oleh orang kafir, disediakan kepada orang yang kafir. Dia mau kata ini penyair, jangan duk layan lah. Adakah kami nak meninggalkan sembahan Tuhan kami dengan melayani apa yang disebut oleh penyair-penyair yang gila? Oleh penyair yang gila. Siapa dia penyair? Nabi Muhammad. Lepas tu dituduh gila pula. Jadi bab tuduhan kepada golongan yang benar ini bukan berlaku sehari dua ni. Bahkan Nabi-Nabi dulu pun dituduh. Nabi Muhammad dituduh sebagai orang gila, ahli sihir. Dan dia menyebut Nabi selain daripada orang gila, ahli sihir, apa yang Nabi sampaikan Al-Quran ini menceritakan cerita-cerita dongeng orang dulu-dulu. Nabi ambil balik cerita-cerita dongeng itu, cerita kepada orang Mekah. Nak percaya macam mana? Mereka menafis keras-kerasnya bahawa Al-Quran itu kalam Allah, walaupun mereka tidak mampu membuat satu surah yang seumpama dengan Al-Quran. Okey, terus. Tidak, Nabi Muhammad bukan penyair dan bukan pula seorang gila. Bahkan dia telah membawa kebenaran tauhid dan mengesahkan kebenaran tauhid yang dibawa oleh rasul-rasul yang terdahulu daripadanya. Sesungguhnya kamu, wahai orang-orang musyrik, akan merasai azab seksa yang tidak terperik sakitnya, dan kamu tidak dibalas melainkan dengan balasan yang sempadan dengan apa yang kamu telah berkerjakan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari segala syirik. Mereka itu beroleh limpah kurnia yang termaklum, iaitu buah-buahan yang lazat, serta mereka dapat kehormatan di dalam syurga-syurga yang penuh melimpah dengan berjenis-jenis nikmat. Yang keenam, mendudukkan diri kepada kalimah syahadah zahir dan batin. Bukan saja dituturkan dengan keadaan memahami, lepas tu dengan yakin, dengan ikhlas. Yang keseterusnya dia kena tunduk kepada tuntutan dua kalimah syahadah. Apa tuntutan dua kalimah syahadah? Bila kita menuturkan dua kalimah syahadah, maka kita kena ikut apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi menunjukkan apa? Ketundukan diri kepada dua kalimah syahadah setelah dituturkan. Okey, terus. Orang yang mengucapkan kalimah syahadah hendaklah menundukkan diri kepada zahir dan batin. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah 'aqibatul umur." Maksudnya, dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah dengan ikhlas dan ia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama dan teguh, dan ingatlah kepada Allah jugalah kesudahan segala urusan. Ayat di atas menjelaskan orang yang tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah semata-mata kepadanya. Itulah sebenarnya orang yang melakukan kebaikan dan amalannya kerana telah mentaati Allah Subhanahu wa taala terhadap segala yang diperintahkan dan disuruhnya. Yang ketujuh, mengasihi kalimah syahadah dan kandungannya. Jadi bila kita mengucap, kita kena kasih, kena sayang.
Apa maksud mengasihi dua kalimah syahadah? Bukan sahaja kalimah itu dikasihi, maknanya kita telah mengasihi, kita diikuti dengan setelah mengucap itu mengasihi Allah. Allah Subhanahu wa taala mengasihi Allah dan juga mengasihi Rasul. Allah Ta'ala ini sebagaimana selalu kita sebut, bukan sahaja perlu ditakuti, Allah Ta'ala juga perlu dikasihi, disayangi. Begitu juga Nabi SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Iman, Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 perkara Nabi kata, siapa-siapa yang memiliki 3 perkara ini di dalam diri dia, dia telah memiliki ciri ataupun kemanisan iman. Menunjukkan dia telah memiliki ciri-ciri ataupun sifat seseorang yang memiliki kemanisan iman di dalam hati. Iman ni dia kena ada rasa kemanisan baru seronok beriman. Macam sembahyang rasa seronok, ada kemanisan sembahyang, kemanisan berpuasa, kemanisan kita berqiyamul lail, kemanisan kita baca Quran, kemanisan kita bertarawih. Rasa manis, seronok, barulah kita buat dengan kerelaan. Kalau rasa payah, berat, rasa apa dia terpaksa, tak rasa manis di dalam ibadah. Iman pun dia dah kena rasa kemanisan untuk melahirkan keseronokan. Jadi 3 perkara, Rasulullah kata siapa-siapa yang ada 3 perkara dalam diri dia, dia telah membuktikan dia memiliki kemanisan iman. Yang pertama, dia mengasihi Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Bila duk buat ibadat tu bukan kena rasa takut je, kena rasa sayang, cinta kepada Allah. Banyak kalilah kita hurai tentang kecintaan kepada Allah. Apa benda dalam dunia ni yang kita sayang? Ibu bapa kita, anak kita, jiran tetangga, keluarga kita, rumah kita, kenderaan kita, semua kita sayang. Benda-benda hak kita sayang, kita cinta tu, siapa yang bagi tu? Sepatutnya Allah lah lebih kita cintai, lebih daripada segala-galanya. Sebab hak kita minat, hak kita perolehi, hak kita kecapi itu Allah Ta'ala bagi. Kena lebihlah sayang kepada Allah lebih daripada sesuatu yang kita cintai. Yang keduanya sayang Rasul. Kenapa? Sayang Rasul. Dia yang bawa agama Islam, bawa petunjuk, bawa hidayah kepada kita. Kalau tidak, kita jadi sesat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, beritahu kepada orang, sekiranya kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni. Bukti kasih kepada Allah Ta'ala ikut Rasul. Kalau tak ikut Rasul, bukan cinta, bukan bukti. Dia hanya pengakuan yang tidak disertakan dengan tindakan. Tidak disertakan dengan bukti. Mengaku saja sayang kepada Allah, cinta Allah, tapi tak ikut Rasul. Masih lagi melakukan perbuatan amalan-amalan yang bercanggah dengan apa yang diajar oleh Rasul. Tak cinta, walaupun nampak bersungguh nampak macam buat ibadat, tapi buat ibadat cara dia, cara rekaan, ciptaan sendiri. Sayang kepada Rasul, ikut Rasul lah. Jangan ada tokok tambah daripada ajaran yang dibawa oleh Rasul. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul dan mengikut jalan bukan jalan orang yang beriman, kami palingkan kesesatan ke arah kesesatan yang mereka kehendaki, yang mereka nak. Kami palingkan kepada kesesatan berdasarkan apa yang mereka pilih, dan kami campakkan mereka ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Bukti taat kepada Allah, ikut Rasul. Jangan duk tikai, jangan duk bangkang. Jangan melakukan sesuatu perbuatan amalan yang berselisih dengan petunjuk Nabi. Jalan dalam dunia ni banyak. Hak jalan Nabi yang betul, kenapa pilih jalan lain? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalanku, kata Rasul, jalan yang lurus.
Jangan kamu mengikut berbagai-bagai jalan, nanti kamu terpesong daripada jalan kebenaran. Jalan dalam dunia ni banyak jalan sesat, jalan kafir, jalan ajak orang ke neraka ni sesat. Jalan Islam satu saja, iaitu satu jalan agama Islam, satu kaedah yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah menjadi celupan Allah. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Islam itu adalah acuan Allah. Acuan tu daripada Allah. Tak boleh kita buat acuan sendiri, reka sendiri. Orang nak makan lemang, dia ada acuan dia, orang masuk lemang tu dalam buluh lemang. Buat lemang dalam batang paik boleh tak? Buat lemang isi beras pulut tu dalam batang paik. Nak buat kuih bahulu, mesti acuan kuih bahulu, tak boleh dari kuih loyang. Buat kuih loyang, tak boleh acuan kuih bakar. Tak jadi. Mungkin rasa sama, bentuk tak sama. Jadi Islam ada acuan dia. Acuan adalah kaedah. Kaedah tu datang daripada Allah. Yang bawa kaedah itu adalah Rasulullah. Ikut dia. Jadi susah sangat ke nak faham Islam tu? Jadi susah sebab nak reka. Sebab tak puas. Kalau tak reka, tak cipta sendiri, tak ubah daripada apa yang Rasulullah ajar tu, jadi tak puas. Hak Nabi ajar tu tak sempurna, tak lengkap lagi. Sedangkan kesempurnaan agama Islam telah diberitahu dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kami telah sempurnakan agama Islam kepadamu. Kami telah cukupkan nikmatku kepadamu. Kami telah sempurnakan nikmat kepadamu, dan kami telah redha agama Islam menjadi pegangan hidup kamu. Nak pilih apa lagi? Sebab tu daripada mukadimah tadi kita dah sebut, agama Islam adalah suatu agama yang cukup jelas. Hak sesat tu bukan kerana tak jelas, kerana degil. Kebenaran terserlah di hadapan dia, terang lagi bersuluh, dipilih juga jalan-jalan kesesatan. Jadi kita jangan jadi macam tu. Islam tu dah jelas, agama Islam tu dah terang, dihurai, disyarahkan oleh Nabi selama 23 tahun, tak jelas ni. Sebab tu kembalilah kepada Quran dan Sunnah untuk memahami ajaran Islam yang sebenar. Okey, terus. Orang yang mengucapkan kalimah syahadah hendaklah mengasihi kalimah tersebut. Kandungannya, orang-orang yang beramal dan berislam dengannya, dan membenci orang-orang yang melakukan perkara yang bertentangan dengannya. Tanda orang yang kasih kalimah tersebut dapat dilihat daripada beberapa perkara, iaitu pertama, mendahulukan apa yang dicintai dan dikasihi oleh Allah meskipun menyelisihi nafsu sendiri. Kedua, membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala meskipun disukai oleh nafsu sendiri. Ketiga, mengikut Rasulullah SAW dan petunjuk yang dibawa oleh baginda SAW. Keempat, mendukung orang yang didukung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu iz yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul 'adzab. Maksudnya, walaupun demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu Allah. Mereka mencintainya, memuji dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta taat kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman syirik itu mengetahui ketika itu mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah Maha berat azab seksa-nya, dan saya mereka tidak melakukan kezaliman itu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha mengasihi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Faqad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum an tu'minu billahi wa rabbikum. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum
Wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh kamu menjadi teman rapat. Dengan cara kamu sampaikan kepada mereka berita-berita rahsia orang-orang mukmin, dengan sebab hubungan baik dan kasih mesra yang ada di antara kamu dan mereka. Tengok banyak ayat Quran. Teman rapat ni jangan ambil orang kafir, apatah lagi pemimpin. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak boleh orang Islam itu mengambil orang kafir sebagai pemimpin, meninggalkan orang yang beriman. Dia bagus, dia satu pemikiran dengan kita, satu ideologi dengan kita. Pilihlah dia. Akhirnya jadi apa? Haralah dunia ni apabila letak orang kafir jadi pemimpin. Tu dia keluar istilah orang kafir yang adil lebih baik daripada orang Islam yang zalim. Sedangkan wal kafiruna humuz zalimun. Orang kafir itulah yang zalim, kata Allah. Orang kafir itulah yang zalim. Nampak baik ya, tapi dia ada perancangan. Sebab tu kena ada hati-hati, waspada. Allah Ta'ala sebut walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak redha sekali-kali kepada kamu orang Yahudi dan Nasrani sehingga kamu mengikut agama mereka. Itu Quran kata Yahudi, Nasrani, tak termasuk kafir-kafir lain. Sedangkan ulama tafsir kata al-kufru millatun wahidah. Kafir itu satu agama walaupun bukan Yahudi. Di sudut kaedahnya kafir satu agama walaupun bukan Yahudi Nasrani. Hak sebut Yahudi Nasrani kerana itu yang berhadapan dengan Rasulullah di zaman tu. Hak kafir-kafir yang lain pun samalah di sudut perancangan mereka, perancangan halus mereka, gerak kerja mereka untuk memerotakkan, menyesatkan orang Islam, nak harakan dunia ni tak dapat dinafikan. Sebab tu kena faham Al-Quran. Menunjukkan tak faham Al-Quran lah, masih menjadikan orang kafir sebagai teman rapat, masih nak lagi orang kafir menjadi pemimpin, konon-kononnya menentang rasuah. Bulan munasabah ataupun orang Islam pun terlibat dengan banyak kes rasuah, orang kafir bersih. Kok mana mengaji ni? Hak ada iman sikit pun terpalit dengan kes rasuah berpuluh-puluh kes. Hak tak ada iman langsung. Rasuah ni sebahagian daripada kemungkaran. Jadi bila tak ada iman tu, dia boleh terima, dia boleh menafikan, menolak ke? Dia boleh tak terlibat ke dengan rasuah? Akhirnya terpalit juga sebenarnya. Bahkan lagi banyak. Bahkan lagi banyak. Itulah yang berlaku dalam dunia sekarang ni. Quran dah bagi peringatan, tak mau nak dengar. Sebab ada seorang ahli politik dia sebut, saya dengar orang ceramah ni, dia kata bila kita terlibat dengan politik, bukan nak cerita, bukan nak tunjukkan siapa paling Islami. Kita nak bernegara, nak memerintah negara dengan bersih, aman. Kalau tak ikut Islam bersih aman ke? Sebab Quran kata baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman damai yang mendapat keampunan daripada Allah. Wa amanahum min khauf. Di antara ciri sebuah pemerintahan yang adil, Islam adalah aman daripada ketakutan. Mana boleh kalau kita seseorang individu tak beriman kepada Allah, dia boleh melakukan keadilan? Tidak ada jaminan. Untuk menstabilkan sebuah negara, untuk mendidik rakyat jadi baik. Sebab an-nas ala dinil mulkihim. Manusia di atas agama pemerintah. Sebab apa dulu rakyat jadi baik? Duduk di dalam pemerintahan Nabi. Kerana Nabi orang yang kuat takwa kepada Allah. Bila Nabi wafat, dilantik Khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Semua bertakwa kepada Allah. Sebab itu Sayyidina Umar bila dilantik menjadi khalifah setelah kewafatan Abu Bakar, dia kata ya ayuhan nas ati'uni ma ata'tullah wa rasulah fa iza asaitullah wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum. Abu Bakar pun memberi ucapan yang sama, wahai manusia, taatlah kepadaku sebagaimana selama mana aku mentaati Allah dan Rasul. Sekiranya kamu dapati aku tidak taat lagi kepada Allah dan Rasul, jangan kamu taat kepada aku.
nak menunjukkan apa, bagaimana patuhnya, tunduknya mereka kepada hukum Allah dan hukum Rasul. Sebab tu rakyat jadi baik, sebab pemimpin tu baik, tak terlibat dengan kes rasuah, penyelewengan, penipuan. Mereka sendiri hubungan kuat dengan Allah, bukan cakap tentang keadilan sahaja, kesaksamaan, tata kelola. Yang orang sebut tata kelola kan tu je. Dalam puasa ni kita tak sebutlah mana-mana pihak, mana-mana individu, tak ada kena-mengena yang masih hidup ataupun yang telah mati. Jadi kau tak takut kepada Allah, macam mana nak membimbing masyarakat, rakyat kepada ketakwaan kalau kita sendiri pun tidak kuat hubungan dengan Allah sebagaimana Rasulullah dan Khulafa' ar-Rasyidin. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, disebut dalam kuntum khairu ummatin, kamu sebaik-baik umat, yakni para sahabat. Nabi pula sebut khairul quruni qarni, summa ladhina yalunahum, summa ladhina yalunahum. Sebaik-baiknya zaman aku. Sebaik-baik zaman aku. Kekuatan hubungan mereka dengan Allah. Para sahabat, tabi'in, itu zaman kegemilangan dan kecemerlangan agama Islam. Rakyat jadi baik. Sebab apa? Pemimpin paling takut kepada Allah. Sayyidina Umar pernah test. Dia nak beli kambing kepada seorang kanak-kanak yang ditugaskan untuk menjaga kambing. Dia kata, aku nak beli kambing ni. Kanak-kanak tu kata, tanya tuan dia, kena tanya, dia kata, tuan aku dulu. Dia ada satu cerita, dia nak menceritakan, budak ni saya tak teringat di sudut panjang kisah yang Sayyidina Umar nak beli kambing tu. Jadi Tuhan yang tuan yang menjaga, yang tuan kepada kambing itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makna ketika dia mengurus menjaga kambing, dia tidak boleh lari daripada hukum Allah. Bukan tuan kepada pemilik kambing itu saja, bahkan bukan tuan kepada kambing itu saja, tuan kepada pemilik kambing, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila itulah tersemat di dalam hati Khulafa' ar-Rasyidin, iaitu perasaan takut gerung kepada Allah, dapat mendidik rakyat dia semua takut kepada Allah Ta'ala. Mereka tak banyak cakap tentang keadilan, tentang keterusan, tak banyak cakap, tapi mereka buat. Rakyat akan jadi automatik jadi baik sebab rakyat atas agama pemimpin. Fikir-fikirkanlah. Kalau Farid Ismik dia baca berita tu, dia kata fikir-fikirkanlah. Maknanya fikirlah, kita nak negara yang macam mana, aman, damai. Sudah tentu pemimpin dia orang yang bertakwa kepada Allah. Okey, terus bulan puasa dia tak ada ceramah politik. Kita tazkirah. Tak kena mengena sama ada orang yang masih hidup ataupun telah mati. Okey, terus. Sedang mereka telah kufur ingkar terhadap kebenaran Islam yang sampai kepada kamu. Mereka pula telah mengeluarkan Rasulullah SAW dan juga mengeluarkan kamu dari tanah suci Mekah, disebabkan kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. Janganlah kamu berbuat demikian jika betul kamu keluar untuk berjihad pada jalanku dan untuk mencari keredaanku. Tidak ada sembarang faedahnya kamu mengadakan hubungan kasih mesra dengan mereka secara rahsia, sedang aku amat mengetahui akan apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Dan ingatlah, siapa di antara kamu yang mengeluarkan perkara yang demikian, maka sesungguhnya telah sesatlah ia dari jalan yang betul. Terus. Perkara-perkara yang membatalkan syahadah la ilaha illallah. Perkara yang membatalkan kalimah syahadah syahadah la ilaha illallah. Kalimah syahadah la ilaha illallah melibatkan tiga aspek utama, iaitu A. Melakukan syirik besar, B. Melakukan kufur besar, C. Melakukan nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi, munafik i'tiqad, bukan munafik perbuatan kan. Dia ada nifaqul fi'li. Tu kita dah mengaji dalam pengajian hadis kita. Munafik perbuatan itu yang termasuk dalam hadis kan. Ayatul munafiq salasatun, wa idza tumina khana, wa idza haddatsa kadzaba, wa idza khasama fajara. Bila dia berjanji, bila dia beri amanah dia khianat, bila berjanji dia mungkir, bila dia bertengkar mesti dia nak menang, dia jadi melampau. Dia tak mahu mengalah walaupun dia salah. Itu dipanggil nifaqul fi'li. Banyak dalam Quran sebut. Yura'una an-nasa, riya. Wala yazkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingati Allah melainkan dalam keadaan sedikit sangat.
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bila mereka mendirikan sembahyang, mendirikan di dalam keadaan malas, berseberat nak sembahyang. Itu ciri munafik tu. Jangan. Nak sembahyang tu jadi malas tu jangan, itu sifat munafik. Wala yunfiqunahu illa wa hum karihun. Tak suka bersedekah. Ini ciri munafik. Itu dipanggil munafik perbuatan. Ada pun munafik qalbi, hak tu jadi kafir. Saya dah sebut banyak kali, orang sekarang ni tak ada munafik qalbi. Cuma fasik tu adalah munafik qalbi ni dia berpura-pura Islam, sembahyang berpura-pura, ibadah berpura-pura, buat baik, cakap semua berlakon. Yang tu di zaman Nabi adalah. Zaman kita sekarang ni kita panggil orang yang fasik je. Orang munafik hati ni tak ada. Kelemahan tu semua orang adalah di sudut perbuatan dia, di sudut i'tiqad, insya-Allah. Sebagaimana yang Huzaifah Ibn Yaman nafikan, sebagaimana yang dilaporkan oleh Imam Bukhari, dia nafikan zaman kita ni tak ada orang munafik. Dia ada orang Islam dengan orang kafir ataupun orang fasik je. Sebab munafik ini adalah masalah urusan hati. Dia memang menentang sungguh Islam ni, dia tak suka betul Islam ni. Bukan dia tak suka kepada mana-mana individu ataupun mana-mana kumpulan. Mungkin dia nampak individu tu salah ataupun kumpulan tu salah dalam andaian dia. Andaian ni boleh betul boleh salah. Andaian sesuatu andaian boleh jadi betul boleh jadi salah. Sebab tu dia lawan. Bukan dia lawan agama Islam itu sendiri. Sebab Quran kata wallahu ya'lamu ma fi qulubihim. Sesungguhnya Allah Taala mengetahui di dalam hati. Maksudnya urusan munafik adalah urusan dengan Allah, bukan manusia boleh menentukan dia ni munafik. Dia ni individu ni munafik, kumpulan ini munafik, tak boleh. Sebab munafik adalah urusan hati diketahui oleh Allah. Cuma kita kata boleh silap, dosa, pahala, dia melakukan dosa, dia melakukan kesalahan, itu boleh berlaku lah. Bukan kata orang lain boleh melakukan kesalahan, kita pun boleh melakukan kesalahan. Ciri-ciri munafik tu bukan pada orang lain saja, kita pun boleh jadi ada juga sifat-sifat munafik. Bukan kata munafik ni kena atas kepala orangnya, atas kepala kita pun boleh kena. Itu dipanggil apa? Yang kata murtad itu adalah i'tiqadi, yang termasuk di dalam firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam api neraka yang paling bawah sekali. Munafik itu dia kekal, bukan saja kekal dalam neraka, duduk yang paling bawah, tempat yang paling panas. Okey, terus. Hukum akan muncul daripada pembatalan kalimah syahadah la ilaha illallah melibatkan dua jenis. Iaitu pertama, seseorang itu tidak dikatakan masuk ke dalam agama Islam dari segi permulaan lagi jika terdapat perkara yang membatalkan kalimah syahadah la ilaha illallah. Ia merujuk kepada orang yang memperakui dan mengamalkan tuntutannya, tetapi dalam masa yang sama melakukan perkara yang membatalkannya. Kedua, seseorang dikira telah murtad dan terkeluar daripada agama Islam apabila melakukan perkara yang membatalkan kalimah syahadah la ilaha illallah. Antara perkara lain yang membatalkan kalimah syahadah la ilaha illallah ialah pertama kejahilan terhadap kalimah syahadah. Orang yang menunturkannya tanpa memahami dan pengetahuan tidak akan memberikan apa-apa manfaat dalam hidupnya. Kedua, syak dan ragu-ragu terhadap isi kandungan kalimah syahadah la ilaha illallah atau sebahagiannya. Keraguan seperti itu menggambarkan yang terlibat masih ragu dengan kebenaran terhadap kandungan kalimah syahadah dan tidak meyakininya. Ketiga, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membebaskan diri daripada syirik adalah sebahagian daripada tuntutan memperakui kalimah syahadah itu sendiri. Maknanya mengandungi dua perkara, iaitu pertama mengisbatkan uluhiyah dan melakukan ibadah dan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Esa. Kedua, menafikan uluhiyah daripada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga menafikan keberhakan untuk disembah dan ditaati oleh manusia. Kesemua ini termasuk ke dalam arti kata syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fantaqamna minhum, fanzur kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin waj'alha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Maksudnya, lalu kami balas keingkaran mereka dengan azab yang membinasakan. Maka perhatikanlah sebagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan rasul-rasulnya. Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, yang lain dari Tuhan yang menciptakan aku, kerana sesungguhnya ia tetap memberi hidayah petunjuk kepadaku.
Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimah tauhid itu tetap kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada tauhid itu jika ada yang menyeleweng supaya syirik. Keempat ialah penistaan akidah, iaitu menzahirkan keimanan atau menyembunyikan kekufuran. Firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi shawalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi'alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'an bal kana Allah bima ta'maluna khabira. Okey. Amwaluna. Apa i'rab dia, Faris? Amwal, dia balik pertama sekali. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal arab shaghalatna amwaluna. Amwaluna apa i'rab dia? Oh, semua senyap belaka ni. Right? Selepas fi'il sama ada madhi mudhari' terus kepada dhamir. Dhamir tu dipanggil apa? Maf'ul muqaddam. Selepas jumpa maf'ul muqaddam, kita kena cari apa? Mana fa'il mu'akhar dia? Amwaluna. Maf'ul muqaddam dia mana? Nah, okey, terus gagal jawab. Okey. Maksudnya orang Arab, kaum Arab Badui yang ketinggalan tidak turut bersama-sama denganmu ke Hudaybiyah akan berkata kepada wahai Muhammad, kami telah dihalangi oleh urusan menjaga keselamatan harta benda dan anak isteri kami. Oleh itu, mohonkanlah ampun kepada Allah untuk kami. Mereka berkata dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah wahai Muhammad, jika demikian sebab ketinggalan kamu, maka adakah sesiapa yang berkuasa mempertahankan kamu daripada terkanan atau menerima sesuatu ketetapan dari Allah untuk ia tetapkan kamu di timbul bahaya atau beroleh manfaat. Tidak ada sesiapa pun, dan apa yang kamu katakan itu bukanlah menjadi sebab. Bahkan Allah adalah maha mendalam pengetahuannya tentang sebab ketinggalan yang kamu lakukan itu, dan ia akan membalasnya. Kelima, membenci kalimah tauhid juga mengandungi keterlibatan yang kalimah syahadat la ilaha illallah dan makna yang terkandung di dalamnya. Begitu juga dengan orang yang memusuhi orang yang mengucapkan kalimah syahadat la ilaha illallah dan menentang para pendakwah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wal ladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an." Bukan ashaddu hubban lillah. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah syadidul 'adzab. Maksudnya, walaupun demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta taat kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman syirik itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya, nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semua itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, azab siksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik derhaka. Okey.
Mana khabar kepada kana? Kul in kana aba'ukum. Baca kitab. Kalau dapat carian ni RM50. Hadiahnya RM50. Cepat. Khabar mesti nasab kena kan. Rafa' isim, nasab khabar. RM50 siapa tahu. Okey, ada lagi 10 saat. Okey, habis ya? Ahabba ilaikum. Tidak RM50 dapat ni. Oh, khabar bagi kana, isim kana abaukum. Okey, terus. Ketujuh, meninggalkan kalimah syahadah la ilaha illallah dan meninggalkan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Misalnya tidak menunaikan solat, tidak menunaikan ibadah haji, tidak mengeluarkan zakat dan lain-lain. Tidak beramal dengan mana-mana amalan dalam Islam. Ke-8, menolak kalimah syahadah la ilaha illallah dan berpaling daripada maknanya. Orang-orang musyrik Arab mengetahui maknanya, tetapi mereka menolak dan tidak meredainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Maksudnya, sebenarnya mereka dahulu apabila dikatakan kepadanya, ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah, mereka bersikap takabur mengingkarinya. Serta mereka berkata, patutkah kami mesti meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah kerana mendengar ajakan seorang penyair gila. Alihatina. Apa yang Arab boleh? Alihatina. Muka surat 165 tadi. Tak tahu. Boleh? Maf'ulun bih. Okey, terus. Sebagian ulama membahaskan tentang perkara yang membatalkan kalimah syahadah la ilaha illallah pada 4 perkara, iaitu A. Perkataan misalnya mencaci Allah Subhanahu wa taala, Rasul, membebaskan diri daripada agama Islam, mendakwa yang memberikan manfaat dan mudarat bukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala dan seumpamanya. B. Perbuatan sujud kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, rukuk kepada yang lain daripadanya, menunaikan solat dan seumpamanya. C. I'tiqad. Misalnya i'tiqad wujud kepelbagaian ilah. Kepelbagaian ilah atau ada sesuatu yang lain daripada Allah dan lain-lain. D. Keraguan dan syak terhadap kalimah la ilaha illallah dan isi kandungannya. Misalnya ragu dan syak terhadap kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang satu atau lebih daripada satu dan lain-lain. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.